Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina rabbi tammim bil khairil karim. Amma ba'd. Hormati yang dikasihi Tuan Imam, barisan ada taqwa surau ahli jemaah sekalian, insyaallah muslimin dan muslimat di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini izinkan saya untuk memberikan sedikit tazkirah subuh bersempena dengan hari Minggu sebagaimana telah diprogramkan oleh pihak surau. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih lagi kita berada di ambang Ramadan, insyaallah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat izinnya, taufik hidayahnya, kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk menemui Ramadan al-Mubarak, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Agak lama juga saya tak datang sini, Tuan Imam. Saya berindu dari jemaah ni. Alhamdulillah hari itu kuliah Jumaat dah tak dapat apa hadir, bertembung dengan program dalaman saya. Jadi pagi ni insya-Allah saya akan cuba bawa satu tajuk di mana lebih kurang tajuknya adalah proses pembersihan jiwa, Jadi ada kena-mena nanti di hujungnya dengan Ramadan, sebab Ramadan ni adalah salah satu proses untuk nak menyucikan jiwa kita, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menghuraikan hati kita ni kepada dua bentuk, Satu dia panggil hati atau kita panggil jantung. Sebenarnya jantung, jantung Tuhan dia panggil hati kita. Dari segi zahirnya jantung kita itu berperanan, berfungsi mengempam darah ke seluruh tubuh badan kita, dan apabila proses itu masih berjalan, bermakna badan kita masih boleh berfungsi dan hiduplah kita. Hiduplah. Saya masih hidup, tuan-tuan masih hidup, jadi itu. Kalau sekiranya salah satu daripada saluran darah itu tersumbat, ada yang tersumbat lah, ada ke belum? Ada dah sebahagian dari kita yang tersumbat, maka ada yang buat angiogram, angioplasty, ada buat bypass, itu sebenarnya bagi nak memastikan saluran darah itu berjalan. Itu zahirnya. Imam Ghazali dia tidak menguraikan panjang sebab dia bukan ahli perubatan. Tapi yang difokuskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ialah dia panggil hati nurani, latifiyah rabbaniyah, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia panggil latifiyah rabbaniyah, hati nurani yang halus, jiwa kita, yang menjadi jiwa kita. Yang inilah yang menjadi fokus kepada Imam Ghazali ketika mana beliau sudah berumur 45 tahun ke atas. Jadi orang-orang macam kita ni tuan, apabila kita belajar ilmu Islam daripada muda, biasanya kita akan belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, apabila kita sudah berumur sikit, kita kena mendekati ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah saya yakin dah mula mendekati, dah ada pun ilmu itu, ilmu macam mana nak membersihkan jiwa. Kenapa? Kan Imam Ghazali sejarahnya begitu. Ketika mana muda beliau tu, dia banyak memberi fokus kepada ilmu falsafah, ilmu akidah dan ilmu fiqh. Sehinggalah beliau pada satu hari beliau balik kampung, melawat ibunya dan adiknya juga bernama Ahmad, seorang ahli sufi, tetapi dia low profile, yang tak berapa terkenal sangat dalam. Imam Ghazali ni maksudnya terkenal, sebab bila dia balik kampung, biasalah abang dia ni seorang ulama yang hebat, maka waktu solat berjemaah, maka adiknya mempersilakan abang lah. Abang ni seorang ulama yang hebat, saya ni siapalah, jadi Imam Ghazali mengimamkan solat, mengimamkan solat.
Ketika mana sedang bersolat, maka adiknya itu melihat sesuatu. Adik dia ni ahli sufi konon-kononnya. Dalam diam-diam dia belajar ilmu tasawuf. Dia ni ahli sufi. Lalu dia melihat sesuatu pada tubuh badan Imam Ghazali. Ini izin Allah. Allah Ta'ala memperlihatkan sesuatu, petunjuk. Di mana petunjuknya itu, badan Imam Ghazali itu dipenuhi dengan darah. Masya Allah, ya, darah. Ya, maka dia pun mufaraqah. Tak tahu kan mufaraqah kan? Maknanya kita berpisah daripada imam. Mana kita kalau ada imam yang tak bisa selesa, ataupun kita rasa bacaan imam tak betul, imam terbatal wudu sebagai terbatal, imam tak tahu, kita mufaraqah. Boleh mufaraqah, harus. Mufaraqah artinya kita berpisah dengan imam dan kita solat sendiri. Kan, solat tak batal, boleh diteruskan solat. Maka dia boleh, apabila dia mufaraqah, maka dia selesai solat, antara ringkas ceritanya, dia cerita pada mak dia lah, adik dia ni, dia nak cerita pada abang dia segan. Ya. Kemudian Imam Ghazali tahu, ya, Imam Ghazali tahu yang adiknya mufaraqah. Lalu dia pun segan juga, masih hormat, ya. Dia kata kenapalah dia mufaraqah, dia nak tanyalah. Jadi ringkas ceritanya panjang, tapi saya ringkaskan bahawa Imam Ghazali, adiknya bagi tahu bahawa saya ternampak darah pada badan abang. Jadi ketika itu kononnya Imam Ghazali ini bukan dia kotor, bukan dia tak bersih. Cuma ketika itu fikiran dia sedang membuat kajian tentang haid wanita. Pasal dia mendalami ilmu fiqh. Kan haid wanita kan ada yang seminggu, ada yang 15 hari. Jadi dia nak menulis dalam kitabnya. Jadi ketika mana dia menulis, biasanya kita bila kita buat sesuatu, ya, dia akan mempengaruhi pemikiran kita dalam solat. Betul tak tuan-tuan? Kan kalau kita sedang buat projek apa-apa, projek belayam ke, kita akan nampak masuk ayam dalam kepala kita. Kan? Masuk ayam penuh dalam kepala kita. Dah belayam, macam mana nak belayam, macam mana nak buat ladang, macam mana nak buat nak pergi makan ayam, macam mana nak marketkan ayam kita ni bila dah besar nanti, ya. Jadi dalam kepala kita dia buat masuk. Samalah tuan-tuan. Ya, saya pun jadi cikgu, dia ingat anak murid dia akan macam mana besok nak buat, ya, lesson plan, macam mana nak buat, Sebab tu kita ni kalau sibuk dengan sesuatu, maka dia akan terbawa masuk dalam pemikiran kita dalam solat. Setuju ke tak setuju? Setuju kan? Saya rasa tuan-tuan sama. Saya punya juga, kalau sibuk menguruskan satu benda yang besar, mesti akan bawa ada benda termasuk dalam pemikiran kita, ya. Maka akhirnya Imam Ghazali dia merasakan satu kekurangan pada dirinya. Akhirnya dia tanya anak murid, adik dia ni, kau berguru dengan siapa? Ya. Dia kata, saya berguru dengan seorang, dia ni nama low profile, dia kerjanya ialah tukar kasut aja. Bukan betulkan kasut. Sebab itu tuan, konon-kononnya ulama ahli-ahli tasawuf ni, wali-wali Allah ni kadang-kadang kita tak perasan dia tu. Sebab tu kita jangan pandang lekeh, nampak orang macam biasa je, ya. Tapi dia sebenarnya ialah somebody lah, ada seorang yang ada dekat dengan Allah SWT. Dia kata kalau abang nak, bolehlah saya tunjuk lah. Dia pergi-pergi, dia tak sangka lah yang itu adalah ahli tasawuf. Dan dia belajar dengan orang tu, Imam Ghazali, selama 3 tahun. Dia ni menghidupi, barulah dia memasuki alam tasawufnya. Sehinggalah akhirnya beliau barulah menulis hasil pengalaman sufinya, barulah beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kitab dia yang terkenal, Ihya Ulumuddin. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi apa saya nak sebutkan di sini, daripada pengalaman inilah Imam Ghazali mentafsirkan hati nurani itu. Jiwa kita ni kena bersih. Jadi dalam ayat Al-Quran kita sering dengar, ya, Allah ayat surah Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, kan, ayat surah Asy-Syams. Kemudian di tengah ayat itu dia kata qad aflaha man, siapa ingat ayat tu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuan-tuan bisa dengar, Imam mesti baca banyak kali baca ayat ni. Ayat ini merujuk kepada jiwa. Maka Allah kata apa? Sesungguhnya berbahagialah hendaknya orang yang membersihkan jiwanya, dan kecewalah orang yang mengotori jiwanya. Jadi bila Allah sebut demikian, maknanya Allah Ta'ala meminta kita supaya memberikan satu fokus lah. Kita kena bagi tumpuan juga kepada membersihkan jiwa. Yang kita buat solat saja, yang kita buat ibadat zahir saja, kita bagi zakat, kita pergi haji, pergi umrah, itu ibadat-ibadat amaliyah, zahiriah.
Tapi yang kita kena tengok juga dalaman kita tu. Sebab tu ada, minta maaf tuan-tuan, orang dah pergi haji, balik buat hal lagi. Kan? Orang dah pergi haji kan? Pergi haji, pergi umrah. Orang sembahyang datang masjid setiap hari. Ada juga yang saya tak mau contoh benda tak elok lah tuan. Tapi ada kan kita dengar cerita kan, duit masjid dia bedal kan, duit zakat kan. Ya kan, duit zakat, tengok yang menggelapkan duit zakat haji pula tu. Dengan haji so and so. Kita tengok wang-wang negara sebagainya yang menyeleweng itu bukan jalan, dah pergi haji pun. Kenapa jadi begitu tuan? Ya. Kerana amalan zahiriahnya tidak diselarikan dengan amalan batiniah, maknanya jiwanya tidak dibersihkan. Sebab itu Allah kata qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah hendaknya orang yang membersihkan ya jiwanya. Maka hari ini tuan-tuan kita bincang sikit macam mana kita nak bersihkan jiwa kita ya. Macam mana nak bersihkan. Saya ada menyarankan insya-Allah dalam jazan ni kita ada pokoknya ada 4 perkara bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita ya. Pertamanya tuan-tuan sekalian ialah kena masuk Islam dan secara keseluruhan dulu. Masuk Islam. Kita dah Islam dah tuan-tuan kan, masuk Islam. Akidah kita kena akidah yang betul. Syariat yang kita amalkan itu mesti syariat yang betul, dan akhlak dan tasawuf yang kita amalkan itu mestilah tasawuf yang betul. Barulah dia itu proses mula-mula sekali. Sebab tu kalau akidah ni tak betul tuan-tuan, dia akan merosakkan amal, merosakkan kerja. Seperti mana golongan Al-Khawarij yang membunuh khalifah-khalifah Islam. Khalifah Islam tuan-tuan. Umar bin Khattab meninggal dunia kerana ditikam, dibunuh oleh Al-Khawarij. Demikian juga orang Syiah, orang Sayyidina Ali. Ketika mana dia nak membunuh, dia menyebut Allahu Akbar. Dia menyebut Allah. Dikatakan Khawarij ini dahi dia hitam. Dahi dia hitam kerana banyak sujud. Dia seorang kaki sembahyang. Itu saya pelik. Tetapi oleh kerana ideologi, akidah yang tidak betul, inilah yang menyebabkan dia boleh bertindak demikian. Ini berlaku tuan-tuan kepada golongan-golongan yang amalan-amalan mereka seperti golongan Syiah tuan-tuan. Ya, saya selalu sebut banyak kali Syiah. Kita tengok ulama dia macam tu lah juga tuan-tuan. Ulama dia pakai serban besar macam dia, saya lebih besar daripada serban saya. Saya ni kepiah merah sikit lah, bagi nampak macam ustaz sikit. Tidak pakai kepiah. Jadi ulama dia tuan-tuan tengoklah kan, ayatullah sebagainya disebut, hebat pakaiannya memang. Tetapi bagaimana mereka dengan sebab akidah yang tidak betul itu tuan-tuan, sanggup mencaci sahabat ya, sanggup mengisytiharkan peperangan dengan ahli sunnah wal jamaah, sanggup berlaku pembunuhan terhadap ahli sunnah wal jamaah yang berlaku di Iraq ketika mana, sebab saya memang belajar di sana dulu di Universiti Baghdad. Ketika mana saya di sana itu golongan Syiah ketika zaman Saddam Hussein, mereka tidak boleh menunjukkan taring mereka sebab Saddam Hussein ni dia adalah Sunni. Dia ahli sunnah wal jamaah Saddam Hussein. Sebab tu kematian Saddam Hussein ni banyak diulas selepas itu apabila mereka semula menemui mereka nak memindahkan mayat Saddam Hussein ke kampung halaman asalnya di Tikrit, maka mayat Saddam Hussein dikatakan tidak hancur. Masya Allah tuan-tuan. Kali itu berita benar tuan-tuan, mana Saddam Hussein ni, walaupun orang bergambar dia ni seorang yang diktator sebagainya ya. Waktu saya belajar dia berkebetulan dia adalah presidennya ketika itu ya. Tetapi orang Syiah dia tak benarkan angkat kepala, istilah bahasa kampung kita tak benarkan kepala. Orang Syiah di Iraq ni ramai tuan-tuan, hampir nak sama di antara Sunni dengan Syiah. Sebelum Saddam Hussein meninggal dunia, dibunuh dengan cara yang telah termaklum dengan gerakan daripada Amerika dan sekutunya. Saya dah balik dalam perang Teluk tuan-tuan. Waktu saya di sana zaman perang Iraq dan Iran. Ya, Iraq dan Iran perang masa saya berada di sana. 4 tahun saya berada di sana, betul-betul di tengah peperangan. Merasalah macam mana misal land to land, misalnya perlu berpandu jatuh belah rumah saya duduk sebagainya. Waktu saya subuh macam ni tuan-tuan, bergegar habis dia punya plaster ceiling jatuh dalam rumah. Saya dalam perang masa tu tak tahu lagi nak jadi askar balik tu. Kata barangkali tuan-tuan nak bagi syarat awak balik jadi askar kan. Jadi ceritakan tuan-tuan, masya-Allah, apabila jatuhnya Saddam Hussein, naiknya Nuri Al-Maliki yang merupakan kajian boneka mereka, dia adalah Syiah.
Imamiyah Isnai Asyariyah, imam 12 sama dengan yang ada di Iran, ya. Maka dia bertindak ganas membunuh orang Sunni. Maka ini tu kan yang memberi arahan sebagainya, ini adalah ulama-ulama mereka pakai serban. Sebab tu tentang orang apa akidahnya tak betul, walaupun pakai serban macam mana sekalipun, kita tengok ajaran sesat tu, tengok dia punya bukan main hebat tu. Sebab tu ramai negara kita pun yang terperangkap dengan amalan-amalan orang-orang yang datang daripada luar sebagainya. Mereka ni ialah konon-kononnya atas nama ulama, dan bukan dalam luar saja, dalam kita pun ada, ya, pakai serban, pakai jubah, bercakap atas nama agama sebagainya, tetapi sebaliknya ada agenda lain. Maka ini yang dikatakan. Sebab tu saya mulakan nak bersih jiwa ni kena mula dengan akidah yang betul dulu. Sebab bila kita akidah kita betul, alhamdulillah, insya-Allah, maka amalan-amalan syariatnya betul. Sebab tu kita ni alhamdulillah orang Sunni macam kita ni tuan-tuan. Kita semua ni panggil ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah tuan-tuan, ya. Allah Taala memilih kita berada dalam satu landasan yang betul. Tuan-tuan yakinlah, saya dah belajar, ustaz-ustaz kita dah kaji, dah belajar tentang akidah, ideologi dan Islam ni. Dan kita mendapati akidah ahli sunnah ni memang betul-betul lah akidah yang terbukti kebenarannya, kerana dia tidak ada unsur-unsur ekstremis, tidak ada unsur-unsur yang menyeleweng. Sebab tu orang Islam macam kita ni mana ada terfikir nak bunuh orang kan, terfikir nak buat jahat ke orang, nak bunuh ke. Walaupun orang bukan Islam hidup di negara kita, mereka boleh hidup dengan aman damai. Selagi mereka tidak buat hal, mereka hiduplah. Sebab itu Islam sebenar begitu. Sebab Nabi pernah berjiran dengan Yahudi, Nabi pernah hidup sekampung dengan orang musyrikin. Tak ada masalah kan. Janji kamu nak hidup elok-elok, jangan kacau. Bila kacau, maka dia daripada kafir zimmi naik menjadi kafir harbi. Ketika itu barulah kita boleh perang. Selagi dia kafir zimmi, maka dia di bawah tanggungjawab khalifah Islam. Maka itu katakan, ya. Sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, maknanya kita sudah berada satu landasan yang betul. Maka sekarang ni syarat nombor 1 nak bersihkan jiwa tuan-tuan dah betul lah. Dah ada dah, ya, dah ada dah pada kita semua, insya-Allah. Kita sudah berada satu pegangan. Nak belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita belajarlah dengan guru kita. Saya yakin di surau kita ni pun ada yang mengajar akidah. Betul tuan, ada kan? Mana akidah? Ya, kalau boleh dia tekankan sikit akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apa dia ciri-ciri dia? Ya. Apa dia punya apa nama ni? Dia punya apa namanya komponen, atau kita kata apa yang terdapat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita belajar tu betul lah tuan-tuan. Yang kita belajar rukun iman, rukun Islam, tu sifat 20. Itulah tu akidah Ahlussunnah tu. Ya, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, kalau bunyi 2 orang tu tuan-tuan, kalau ustaz belajar, ustaz mengajar ilmu akidah, kalau dia tak sebut 2 orang ni, itu tak pernah kena. 2 orang guru kita yang menyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara tertib ialah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ini dari segi akidah. Jadi selesai tu tuan-tuan. InsyaAllah saya tidak nak mendalam di situ. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, ya, proses kita nak membersihkan jiwa ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah amalan akidah kita betul, pegangan kita dah betul, amalan syariat kita betul, insya-Allah. Ya, itu duduk semayang tu amalan syariat dia begitu, amalan syariat. Ni dah nak masuk puasa, amalan syariat juga. Nak pergi haji, amalan syariat. Nak bersedekah, nak membuat umrah, nak akikah dan sebagainya, itu dipanggil syariat. Dipanggil fiqh. Sebab itu segala susun atur yang dibuat oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah semuanya menjadi betul, kerana kesemuanya berlandaskan akidah yang betul. Jadi kita dah selesai di situ, ya. Jadi yang kedua tadi ialah taubat. Taubat artinya taubat ini artinya proses nak membersihkan dosa, ya. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, Nabi kata semua anak Adam berdosa. Nabi kata semua anak Adam. Kullu ni dalam bahasa Arab kullu. Walaupun kullu ini ada istisnanya, ada pengecualiannya. Tapi secara umum majoritinya umat Islam manusia ni berdosa, kecuali para nabi lah. Nabi ni pun tak kata lah dia berdosa kan. Dia tak kata dia tak berdosa, walaupun sebab nabi ni orang yang tawaduk. Nabi-nabi ni tuan-tuan orangnya tawaduk.
Walaupun dia tak kata aku seorang yang bersih, tak ada, Nabi tak pernah cakap macam tu. Nabi kata kullu ni kalau dalam bahasa Melayu kata semua lah. Ya, walaupun ada perbahasan tentang kalimah kullu itu. Ya, kalau ikut ulama dia kata ada sebahagian, maknanya majoritinya boleh dia katakan hampir keseluruhan manusia ni berdosa. Walaupun para nabi pun mereka merasakan mereka juga berdosa kan. Kan oleh itu Allah kata tubu ilallah taubatan nasuha. Ayat yang saya baca dalam rakaat kedua tadi, surah At-Tahrim ayat yang ke 9 dan ke 10, bukan gitulah ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, Allah kata bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni tentangnya jadi masalah pada kita. Kita ni taubat sama belacan kan. Taubat sama belacan, tahu tak sama belacan? Kan sekali kita pergi kenduri, tengok member buat keluar sama belacan, kita makan pedas. Taubat aku tak mau makan dah. Pergi kenduri yang lain pula, tu taubat keluar sama belacan, ada buah jering, buah petai pula kan, rebung dan sebagainya, maka makan balik. Itu cerita taubat sama belacan ya. Kita ni taubat sama belacan. Sebab apa? Jadi kita biasa taubat sekejap, buat balik. Taubat sekejap, buat balik. Kan? Itu taubat sama belacan saya panggil. Itu tak ada istilah tu dalam kamusnya, tak ada. Ya? Jadi itu tu. Jadi taubat nasuha ni sebenarnya dia tak banyak kali. Kalau boleh taubat nasuha ni sekali kalau boleh. Ya? Kita dah tahu itu satu benda yang silap, maka kita berhenti. Kita taubat nasuha. Dan syarat taubat ini mesti dimulakan dengan menyesal ya. Menyesal ya. Imam Ghazali, kita silap saya, dia sebut bahawa menyesal itu sudah dikira separuh daripada taubat. Timbul penyesalan dalam jiwa kita kan, Imam Ghazali kata dah separuh dah tolak dah 50% dah daripada dosa. Kenapa timbul satu penyesalan je? Dulu aku macam mana aku boleh buat benda macam ni ya. Macam mana aku tergamuk boleh buat benda macam ni. Itu penyesalan tu tak? Timbul dalam hati. Kadang-kadang berlaku tu kan, kita dulu zaman-zaman muda lah, ada lah kadang-kadang zaman muda kan, sebab kita ni melalui proses berlainan. Ada orang tu laluan dia mulakan dengan dosa dulu, kemudian dia akhirnya dia bertaubat, di hujung dia jadi orang baik. Banyak berlaku macam tu. Sebab tu saya selalu memberi kata-kata semangat kepada pegawai kanan tentera saya lah kan. Saya kata jangan kisah bagaimana kita bermula, tapi kita kena kisah bagaimana kita berakhir. Sebab kita bermula macam-macam. Dan di kalangan sahabat Nabi pun ada yang bermula dengan seorang yang seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita ambil sejarah Umar Al-Khattab, memang kita tahu semua dia menentang Islam dan menindas para sahabat Nabi yang menulis Islam. Tetapi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia melalui surah Taha, ayat Al-Quran yang menyusup masuk dalam jiwa dia. Maka apa jadi kepada dia? Dia menjadi seorang yang begitu adil, begitu kuat ibadatnya, sehingga Nabi pernah menyebut kalau ada lagi Nabi yang akan dibangkit selepas aku, maka Umar orang paling layak menjadi Nabi. Tengok tuan-tuan, bagaimana seorang yang dulunya begitu keras dan orang kampung saya panggil gedebe. Tahu gedebe? Gedebe ni orang pelik D dia tahulah. Pelik KL tak tahu kan. Gedebe. Memang samsing suruh Umar. Memang semua kenal. Lepas tu Nabi pernah berdoa, ya Allah masuklah Islam salah seorang pada dua Umar, Umar Al-Khattab dengan satu lagi Umar bin Hisham, itulah Abu Jahal. Akhirnya Allah Ta'ala menerima Umar Al-Khattab masuk Islam. Alhamdulillah. Mungkin ada ciri-ciri itu kita tak tahu, Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapa dia memilih Umar Al-Khattab, kenapa tidak memilih Umar Hisham. Umar Hisham ialah Abu Jahal. Abu Jahal tu nama sebenarnya Umar bin Hisham. Dia nama dia Abu Jahal. Maka dia digelar Abu Jahal, Pak Jahil kan, bapa jahil. Macam itulah Abu Jahal ni, macam itulah. Tapi tuan-tuan sekalian, balik cerita tadi tu, maknanya kita ni bermula macam-macam. Orang bermula dengan nakal zaman muda dia kan, siapa benda yang tak buat. Orang panggil dia kat kampung panggil hantu raya, dia juga tahu kan. Orang panggil kan. Akhirnya dia bertukar watak, tuan-tuan, menjadi manusia yang cukup baik. Ya, cukup baik. Sebab tu kita macam mana kita berakhir tu penting, ending tu. Kita baca doa Allah makhtim lana, sambung. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tamatkanlah riwayat hidup ke di dunia ini dengan kesudahan yang terbaik. Husnul khatimah.
wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan akhiri riwayat hidup kami di dunia ini dengan su'ul khatimah, artinya kesudahan yang tak elok. Dan ini saya takut, saya walaupun jadi ustaz sebagainya, takut yang ni tu tak takut. Tak ada jaminan nak selamat. Takut besok nanti macam-macam kan. Tengok Ustaz Nawawi pergi karaoke pula tengok kan. Nak sebelah lah. Tentang jumpa pelik kan. Contoh kita tahu. Sebab ada orang ni tuan, masih umur 60, 70 duk balik duk karaoke lagi. Bukan tak boleh karaoke tu, tapi elok pergi masjid surau lah. Ya kerap masjid surau lah sikit kan. Umur 60 ni umur dah Allahu Akbar. Ya. Tadi saya on the way datang kemari pasang radio ceramah ustaz. Dia menyebut seorang tabi'in bernama Taubah bin Muallim. Taubah bin Muallim ni dia menyebut, dia kata, kalau saya sudah berumur 59 tahun, berarti saya telah hidup 21,000 sekian hari. Saya tak ingat ujung tu, 21,000 hari lah. Mana dia bilang hari tu tuan. Orang tasawuf ni dia macam tu. Kalau kita sudah hidup umur 59 tahun, berarti kita sudah melalui 21,000 hari, sekian banyak hari. Maka setiap hari, kalau setiap hari kita melakukan satu dosa, dia kata, bayangkanlah, kalau kita satu hari kita melakukan satu dosa, berarti 21,000 lebih dah dosa kita. Macam mana saya nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Ni Taubah bin Muallim. Ya. Dan kalau kita ambil benda ni pula tuan-tuan, kecuali kita datang dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murahnya Allah tuan-tuan, Allah Taala suka mendengar suara orang bertaubat. Itu Allah Taala. Dia berbeza dengan kita kan. Kita nak dengar buat salah sebagainya kan. Kita nak kutuk orang buat salah. Kita selalu condemn orang buat salah. Kita pandang serong orang buat salah tuan-tuan. Sebenarnya tak boleh begitu. Dalam Islam kita kena memandang dia sebagai satu kesian dekat dia, kesian ya. Kesian dia ni, dia tak sedar tu. Kalau dia sedar, dia tak akan melakukan demikian. Itu Islam mengajar kita begitu. Islam tidak mengajar kita untuk membalas dendam, untuk mencaci maki orang yang melakukan kesilapan. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga ulama-ulama hebat-hebat. Ya, orang yang pernah berkelahi dengan kita tuan-tuan, kita jadi seorang yang pemaaf, kita tidak balas dendam, dia akan jadi kawan baik kita nanti. Ini bukan saya cakap, ini Al-Quran menyebut begitu. Ka'annahu waliyun hamim, Allah sebut. Kalau kamu tidak membalas kejahatan seorang itu dengan kejahatan juga, kamu balas dengan kebaikan, satu hari orang itu akan jadi kawan rapat kamu. Cubalah insya-Allah. Orang pernah buat silap dengan kita tuan-tuan, kita tiba-tiba kita berbuat baik balik kepada dia. Dia rasa malu Allah, istilah orang kampung tu. Dia malu. Dulu aku pernah buat hal macam-macam dengan dia, tapi dia tak balas, dia buat baik pula dengan aku. Dia belanja aku makan, dia tolong aku waktu susah. Dia dengan sebab dia termalu tuan-tuan, maka dia akan jadi orang yang paling baik dengan kita. Itu Al-Quran menyebut gitu ya. Kalau Allah sendiri menyebut, apa lagi tuan ya. Jadi baliklah kita tuan. Nombor 2, nak bersihkan jiwa apa? Bertaubat kepada Allah. Istighfar. Istighfar maknanya mohon keampunan. Ya. Tadi saya sebut menyesal kan. Maknanya menyesal tu sudah 50%. Menyesal tu maknanya kita menginsafi apa yang telah kita buat lalu silap. Ya, maka dengan demikian kita kedua syarat taubat tu kena tinggalkan. Bila dah menyesal tu tinggalkan terus. Tetapi bila nak meninggalkan suatu benda, maka dia ada ujian. Siapa yang menguji kita ni? Siapa yang datang kacau ketika mana kita nak meninggalkan satu perbuatan jahat? Syaitan lah. Syaitan dah datang. Pak cik syaitan datang kan. Pak cik datang. Bila datang tuan, dia datang dengan satu benda yang kadang-kadang kita terpedaya dengan dia. Ingat cerita saya pernah sebut seorang yang nak berhenti beli 4 ekor. Saya cerita dulu sini. Saya ingat boleh. Dia dah nekat dah, aku ni tak mau dah 4 ekor ni. Ya, beli-beli tak pernah kena pun. Kadang-kadang ada juga orang turun daripada masjid, pergi-pergi duk beratur beli 4 ekor. Kan, beli-beli kan, lepas pada beli tu datang sembahyang Isyak. bukan sembahyang Isyak, sembahyang Asar. Biasa waktu dia ada rokok, jatuh daun tu. Kan, jatuh daun tu. Lalu depan Tok Bilal. Kan kipas tu dia tolak angin tu.
Tok Bilal kata ni dia punya ke aku punya. Tok Bilal beli juga kono-kono. Itu saya tak tahu cerita tu tak, saya dengar cerita saya cerita apa tahu. Dia Pak Nama Eko. Akhirnya dia berazam satu hari dia tak mau dah nak Pak Nama Eko ni. Kacau lah Pak Nama Eko ni. Tak pernah kena pun. Si Cina dah kaya dah. Yang tukang penjual tu kan. Dia tak kena-kena pun ya. Sebab bila dia sudah berazam tuan-tuan, malam tu dia tidur dia bermimpi. Mimpi tu. Ya. Dia orang suka beli tengok nombor ni, dia pantang tengok nombor. Tengok nombor dia kata ni signifikan ni nombor ni. Aku nak try ni. Nombor kata ustaz ni berkat ni kata ni. Lepas tu kata saya sebab nombor 3 digit, yang 4 digit tu. 4 digit bahaya. Dia tengok dia berkat ni kan, nombor telefon semua dia ambil kira semua ya. Jadi malam tu ceritanya malam tu dia tidur. Apabila dia tidur tuan-tuan, dia didatangi mimpi. Yang bawa datang mimpi tu syaitan lah tu. Syaitan. Maka mimpilah dia naik motosikal. Dia lalu melintasi satu jambatan. Dengan tak semena-mena tahu macam mana dia pun terbabas. Dia dengan motosikalnya jatuh di dalam sungai di bawah jambatan. Maka dalam mimpinya itu dia melihat semua motosikalnya tenggelam kecuali nombor je timbul. Timbul lagi nombor ni. Nombor tu timbul. Nombor plate kereta motosikal dia tu. Dia berbangun duk lap peluh, mimpi malah saya berpeluh kan. Barangkali Tuhan nak bagi rezeki kat aku, tak jadi pun tidak, besok pergi beli lagi nombor tu, nombor tu. Ni cerita nak taubat. Ya, nak taubat ni tu dia ada ujian dia. Dia datang uji kita, datang kacau nak buat kita tu, ialah syaitan tu lah. Dia datang bagi gambar macam-macam. Takkan nak taubat kot, kan? Datang kawan-kawan dia. Dan ingat tu syaitan tu dia ada minal jinnati wan, daripada jin dan manusia. Yang tadi jin, cerita jin, yang manusia pula. Kawan-kawan dia, kan? Baru nak berubah sikit, baru nak ambil kebiah, nak pergi masjid surau. Tak kira muka kau ni nak. Dia cakap tu. Itu yang budak-budak dadah tu payah nak ubah tu. Dia masuk pusat senti, keluar sekejap, jumpa kawan dia, balik semula ke. Saya bersembang dengan jaga pusat senti, dia kata dia dah 3 kali dah keluar masuk tu, dah pulih elok dah kan, nampak okey dah, keluar kan, pulangkan dia, nampak gaya dah okey dah kot. Tak balik jumpa member lama dia kan. Macam tu lah. Baik orang dadah, baik orang yang mencuri merompak sebagainya, macam tu dia jumpa balik geng dia terkawan. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran minal jinnati wan nas. Sebab yang mempengaruhi manusia ni bukan jin sahaja, manusia tu juga. Manusia yang berwatakkan perwatakan syaitan. Kita dengar bunyi kasar lah tu, tak sedar lah. Tapi memang begitu ada. Dia perdayakan kita, dia mempengaruhi kita. Kita tak nak sikit-sikit pun dia nak. Asalnya kita tak mau. Kan? Dia mempengaruhi kita, menceritakan benda-benda yang menyeronokkan. Akhirnya kita pun pergi, akhirnya kita sekali jalan dengan dia. Itu sebagai minal jinnati wan nas. Jadi taubat ni tuan-tuan. Sebab tu syarat taubat nombor 2 kena berhenti. Tadi pertama menyesal, yang kedua berhenti, terus tinggalkan. Dia yang syarat taubat yang ketiga mesti beristighfar. Istighfar. Istighfar dia tuan, kita dah nak masuk Ramadan. Saya nak ulang balik istighfar yang pernah saya ajar kepada tuan-tuan. Pagi ni ya. 3 patah aja. Boleh ingat. Baca 70 kali sehari. Itulah istighfarnya berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh ingat? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Saya dah sebut dah sini, ni ulang baliklah. Ya, ni video ni pun ada. Nanti share semua orang, dia tak ingat, tengok video tu balik. Jadi Rabbighfirli kita selalu baca waktu mana? Waktu duduk antara 2 sujud. Ya tak? Rabbighfirli warhamni itu kita dah baca dah tu setiap kali kita solat. Tambah wa tub alayya sebiji aja. Mudah nak ingat tu. Saya bagi benda yang paling mudah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Sekejap kita dah amalkan. Tak sampai 10 minit kita dah habis 70. Kan? Ni istighfar yang special di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Saya terima ni daripada ulama Patani. Saya pun tak, saya sumber tu saya ambil daripada risalah yang dihantar oleh ulama guru pondok daripada Patani. Dia share ke saya lah. Jadi saya ambil lah benda ni sebagai perkongsian, dan maknanya cukup baik. Rabbighfirli maknanya Allah ampun segala dosaku.
warhamni, kasihanilah daku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Kan cantik tu. Rabbi pilih, ampunkanlah dosaku, warhamni, rahmatilah daku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Jadi ini adalah istighfar. Sebab proses nak taubat ni, nak bersihkan jiwa kita ni yang berkarat, yang tersalut dengan dosa maksiat pun kita buat zaman-zaman dulu, dan zaman sekarang pun ada kita buat lagi kadang-kadang, ya. Maka mesti dikikis dengan proses berulang kali. Ucapan-ucapan itu mesti diulang. Sebab itu jadi 70. Nabi yang tak ada dosa pun sampai 100 kali tu tak? Nabi tak ada dosa. Nabi istighfar 100 kali sehari. Ada riwayat lagi, ada yang katakan 70, ada yang katakan 100. Jadi kita ambil paling ringan tu, kita ambil 70. Bukan kalau kita rasa kita masih lagi bersemangat, kita ulang lagi. Sekejap sangat itu, 70 kali dengan ucapan Rabbi beli warhamni wa tub alayya. Ambil kita punya buat tasbih tu 2 kali pusing, kan dah 60, 66 dah, 33 tu. Kalau ambil yang 100 tu tak, jadi satu pusingan tu dah cukup 100 kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu namanya proses istighfar. Istighfar artinya proses memohon pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita buat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istighfar ni banyak tuan-tuan. Salah satu itulah yang kita dah sebut lepas sembahyang tu, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi, itu pun istighfar. Penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini adalah dalam risalah Al-Ma'surah. Dia panggil penghulu istighfar. Makna kalau penghulu dia tu maknanya tok penghulu lah. Kalau dalam kampung tok penghulu, itu maknanya yang utama lah. Maknanya orang yang utama lah, istighfar yang utama yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam ini kita tu nak kena hafal lah sikit tu. Nak kena hafal sikit. Ambil cuti 2 hari. Kan, ambil cuti 2 hari nak hafal. Contoh saya dan semua ambil cuti ya. Istighfar. Astagfirullahalazim itu. Kemudian kalau dosa, satu lagi taubatnya, kalau dosa kita sesama manusia, maka kita kena minta maaf, ya, minta maaf dengan dia, ya. Itu yang ketiga tuan-tuan, proses kita nak menyucikan jiwa. Boleh lagi sikit lagi 5 minit ya, insya-Allah. Iaitulah amal soleh, amalan soleh. Amal soleh, ya. Jadi amal soleh ni tuan-tuan dah banyaklah kita buat. Jadi salah satu amal soleh selain pada solat, setiap hari kita buat, ya, kita berwuduk tu sudah dikira taubat. Sebab tu doa wuduk, doa taubat. Doa wuduk tu sebiji doa taubat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya. Allah ja'alni minat tawwabin. Jadikanlah aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang sentiasa membersihkan jiwaku, membersihkan diriku. Wa ja'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku hamba-hamba yang soleh. Jadi amal soleh bermula dengan amalan. Kalau kita dalam solatnya bermula wudu, lepas tu semayang tu sendiri, ya. Kalau ulama tasawuf mengulas tentang solat kita, ketika mana kita sujud, berguguran dosa-dosa kecil, dosa-dosa sederhana kecil, kecuali dosa besar. Dosa besar ni kena proses taubat. Takat dosa kecil, tentang wuduk kita sujud, kata kita boleh tengok dalam atas sejadah kita tu berlungguk-lungguk dosa yang Allah Ta'ala gugurkan melalui amal soleh, solat. Allah sebut dalam Quran, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Perbuatan baik yang kamu lakukan boleh menghapus benda-benda yang tak elok yang kamu lakukan. Allah sebut sini dalam Quran. Sebab tu kita tahu orang sembahyang ni dia sebenarnya hari-hari dia buat proses membersih diri kita tanpa kita sedar kan. Sebab tu orang sembahyang ni sepatutnya lah, kalau sembahyang dia tu betul, makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin bagus, jiwanya makin lapang, senang, ya, dan dia makin pribadinya makin bertambah cantik. Itu dia orang solat. Sebab dia amalan soleh tu telah menggugurkan sebahagian pada dosa-dosanya, ya. Dan yang saya nak hubungkan pada pagi ni ialah sebenarnya kehadiran Ramadan, amalan soleh yang kita nak buat untuk membersihkan jiwa kita ialah tak lain tak bukan puasa, ya. Puasa
Ya. Sehingga apa nama ni, puasa itu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Maka ulama mengkaji apa makna perisai itu. Perisai itu maknanya melindungi diri kita daripada melakukan maksiat. Bila kita dah puasa tu, kita dah rasa lain dah. Betul, masuk bulan puasa kan rasa lain, jadi baik semua, bagus semua. Ya. Suasana pun lain bulan Ramadan tu. Betul lah, kita jiwa kita dah rasa lain. Bila masuk Ramadan, jiwa kita dah rasa lain dah. Sebab puasa tu Nabi kata junnah. Nak puasa tu sendiri menjadi perisai. Kita nak buat benda tak elok, aku puasa lah. Sebab Nabi kata kalau orang tak nak berdebat, nak berkelahi, cakap aja, ana shaim, aku adalah sedang berpuasa sekarang, aku tak akan buat benda macam ni. Aku sedang berpuasa. Puasa sendiri dah menjadi pelindung daripada perkara-perkara yang maksiat. Maka puasa ni alhamdulillah Allah Taala akan datang kepada kita setahun sekali selama sebulan. Maka kita masuklah ke bulan Ramadan nanti macam kita masuk satu sekolah, satu institusi pondok. Kita nak membersihkan jiwa kita. Allah Taala bagi peluang setahun sekali, aku bagi peluang yang terbaik untuk kamu memasuki satu gerbang Ramadan. Macam kita nak masuk satu sistem pendidikan jiwa kita supaya kita jadi orang bagus. Dengan segala kurniaan Allah di bulan Ramadan, amalan kita digandakan dengan 70. Bulan biasa kita digandakan 10, Ramadan diganda 70. Sedekah kita digandakan dengan 70, ada katakan 700. Kita ambil yang paling rendah lah 70. RM1 jadi RM70 macam tu lah. Maka digandakan. Maka ini tuan peluang yang akan datang kepada tuan-tuan dan kita semua insya-Allah. Kalau tak silap saya, lebih kurang perkiraan lebih kurang 13 bulan April nanti. Itu bukan pengumuman penyembah besar tu, penyembah besar Nawawi dah pakai lagi tu. Tunggulah. Jadi penyembah besar nantilah tunggu Tapi saya tengok kalender tu macam 13 bulan April akan memulakan kita mula berpuasa insya-Allah. Jadi bila puasa tu tuan, dia dah rasa nawaitu kita saja aku berpuasa kerana Allah Taala, maka kita dah sebut dalam tu maka kita berlapar dahaga kita, kita tahan kita punya keinginan nafsu nak makan, nak membuat benda-benda tak elok yang membatalkan pahala puasa. Sebab puasa ni ada dua yang membatalkan. Satu membatalkan puasa tu sendiri, satu yang membatalkan pahala. Yang membatalkan puasa, tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa secara zahir, itu satu. Ada orang dia tinggal yang tu tapi yang lain dia buat, maknanya dia mengumpat orang, dia mengeji orang dalam Ramadan. Maka Nabi kata rabbas saim, ramai orang yang berpuasa, tetapi tidak memperoleh sesuatu daripada puasanya illal ju' wal atash, kecuali dia berlapar dahaga sahaja. Jadi kita ingat hadis ni. Hadis ni satu peringatan. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang berpuasa Nabi kata, tetapi puasanya tak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga saja. Apa makna? Maknanya puasanya dia tidak memelihara perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan batalkan puasa, pahala puasa. Tadilah di antaranya kita mengumpat memuji orang, kita memandang benda-benda yang tak elok. Jadi nak dijaganya puasa mata, puasa telinga, puasa hati kita, pemikiran kita nak dipuasakan bersama bagi memperoleh insya-Allah dipanggil pahala puasa yang solid, insya-Allah yang baik. Inilah tuan-tuan. Jadi proses pembersihan jiwa yang saya maksudkan di sini yang terakhir ni ialah tuan-tuan ialah kita nak melaksanakan ibadat puasa supaya puasa ini akan menjadi suatu proses untuk membersih jiwa kita dan kita akan menjadi orang yang keluar Ramadan nanti dalam keadaan kita rasa seronok, kita rasa lapang, kita rasa jiwa kita menjadi aman dan tenang. Itulah nanti insya-Allah satu lagi Al-Quran lah. Al-Quran nanti kita baca Quran nanti, dan insya-Allah mungkin kalau ada kesempatan di bulan Ramadan mungkin saya akan datang sekali lagi untuk kuliah kalau sempat lah untuk kita sama-sama sebenarnya dengan nuzul Al-Quran. Kita sebut tentang Al-Quran. Salah satu juga proses untuk nak menenangkan jiwa, bersihkan jiwa ialah tentulah melalui tilawatul Quran, baca Quran. Kalau Sayyidina Umar boleh tembus hatinya dengan membaca surah Taha, kan, mana demikianlah jiwa kita boleh terubat dengan sebab kita membaca Al-Quran
dan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ya, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah di bulan Ramadan Allah kata aku turunkan Al-Quran. Untuk menjadi petunjuk kepada kamu. Maka inilah di antaranya. Jadi tuan-tuan, 4 perkara ini saya amanahkan, sama-samalah kita berusaha untuk kita menjadi jiwa yang bersih. Saya summary balik, pertamanya mesti akidah yang betul. Betulkan akidah, pegangan akidah betul. Amalan syariat betul, amalan tasawuf kita kena betul. Itu yang pertama. Yang keduanya kena proses bertaubat. Taubat, bersih dosa kita, jiwa kita akan jadi tenang. Yang ketiganya adalah kita beramal dengan amalan soleh. Ya, solat kita, dan salah satu amalan soleh ialah puasa kita. Dan yang terakhirlah kita membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sedikit tazkirah pada pagi ini, panjang juga lah, ingat dah sekejap tadi, memberikan manfaat pada saya sendiri. Sama-sama kita amalkan. Saya pun bukan perfect, bukanlah sempurna lagi. Jadi sama-sama kita berusaha. Tidak ada jaminan untuk masuk syurga kecuali kita lah kena berusaha. Kita bukan sahabat, kita bukan ulama, kita bukan wali Allah. Sehingga wali Allah pun tidak berasa terjamin untuk masuk syurga, kecuali masing-masinglah berusaha untuk beramal, dan kita ikhlaskan amal kita kepada Allah. Kita berserah kepada Allah Ta'ala segala amal kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan sebahagian pada ahli syurganya, insyaAllah. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qil lana dzunubana wa israfana fi amrina, sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh barakah ini kami akan mendadah tangan memohon rahmat-Mu. Semoga diberikan keampunan terhadap dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa isteri dan anak-anak kami, dosa jiran tetangga kami, sahabat andai kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Kami memohon semoga kami diberikan kesempatan untuk memasuki Ramadan pada tahun ya Allah. Terimakanlah segala amalan kami dan taubat kami ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi sebahagian dari ahli syurga-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.